Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam serta sidang jemaah sekalian. Terlebih dahulu syukur kehadrat Allah SWT kerana masih diberi kehidupan yang sementara ini. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi baki umur kita dengan lebih bermanfaat, bukan saja untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi untuk kehidupan kita di alam barzah dan juga alam akhirat. InsyaAllah pada pagi ini saya bercadang untuk berkongsi sedikit pengetahuan, sedikit kefahaman berkaitan dengan perkara yang selalu kita baca lah sebenarnya. Tapi terlebih dahulu saya ingin maklumkan mungkin apa yang saya akan kongsikan ini setakat yang saya tahu dan faham, jauh dari nak memberikan tafsiran, sebab yang saya nak quote ni terkait dengan surah yang selalu kita baca, surah Al-Asr. Tapi saya bukan memberi kuliah tafsir. Ini setakat yang saya sempat belajar dan faham. Ayat dia kita selalu baca, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di antara mukjizat Al-Quran ni, kalau ahli sains lihat atau teliti, dia akan nampaklah sudut yang terkait dengan kecenderungan dia. Jadi kalau ahli ekonomi lihat, dia akan nampaklah di sudut ekonomi dia. Kalau ahli psikologi lihat, dia akan nampaklah di sudut dia. Jadi itu di antara mukjizat Al-Quran. Siapa pun menelitinya, dia akan dapat manfaat, ikut apa yang dia nak cari. Macam kalau kita boleh buat perbandingan laut lah. Kalau ahli ekonomi pergi kat laut tu, dia nampak lah, oh, atas lautan ni, atas tepi pantai ni boleh buat chalet terapung. Tapi kalau nelayan pergi kat tepi laut, dia tengok, oh, ini pantai ni banyak ikan ni. Kalau mungkin ahli psikologi pula pergi kat laut, dia kata, oh, tenang sungguh lah kita berada di tepi laut ni. Tak macam kita berada di tengah kota raya. Walaupun bangunan tu orang kata hebat, mencakar langit, tapi makin kita tengok bangunan tu makin tinggi, bangunan tu makin serabut. Tapi bila kita pergi ke tepi laut, kita dapat ketenangan. Itu orang psikologi kata. Jadi apa yang cuba saya terangkan, oleh kerana bidang saya psikologi, jadi saya bila baca ayat Quran tu, saya terarah ke tu dan tengok, apa kehebatan surah Al-Asr. Oh, banyak. Kalau di sudut psikologi banyak sangat. Pertama, kita bermula dengan ayat yang pertama, wal 'asr. Allah bersumpah demi masa. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu, makna benda tu penting. Penting. Wadduha, penting masa tu. Jadi masa ni memang modal terbesar kita. Modal terbesar kita. Cuma bila kita cakap tentang masa, ada banyak perbahasan lah. Di antara yang diingatkan pada kita,
Kita ada masa di dunia ini buat seketika je. Seketika je. Berapa lama kita akan berada di dunia ni? Sangat singkat. Sangat singkat. Ada yang berhujah begini, masa kita hanya yang sekarang ni je. Yang dah lepas tak boleh buat apa dah. Betul Aziz? Yang akan datang tak pasti. Tak pasti. Yang akan datang tu yang mana satu? Saat yang akan datang pun kita tak pasti. Kalau kita tengok jam depan mata saya sekarang jam 6.26, 6.27 tu pun tak pasti. Jadi kita selalu terkenang masa lalu. Boleh, tapi yang kita patut elakkan, pada masa lalu kita tu ada benda baik, ada benda tak baik yang telah berlaku. Yang sepatutnya kita lakukan, kalau terkenang benda yang baik itu, kita berazam untuk buat sesuatu yang lebih baik. Kalau kita terkenang benda yang tak baik, cepat-cepat perbanyakkan taubat. Jangan seronok pula terkenang benda yang tak baik yang telah kita lakukan. Na'udzubillah. Jadi masing-masing ada pengalaman. Ada benda-benda tak baik yang kita pernah lakukan dahulu. Jangan sekali-kali kalau benda yang pernah kita lakukan terdahulu tu suatu yang dikategorikan sebagai maksiat, kita seronok pula. Kita seronok. Dia akan jadi satu dosa pula. Sebab hakikatnya kita bila seronok dengan maksiat yang kita pernah buat tu, kita belum bertaubat lagi sebenarnya. Kalau kita dah bertaubat di atas perkara buruk atau maksiat yang pernah kita lakukan, tentu kita terkenang tu tak seronok. Kita sedih, kita akan susuli dengan banyak minta keampunan Allah SWT. Tapi kalau terkenang benda lepas yang baik-baik tu, kita banyak doa, ya Allah, Engkau terimalah amal kebaikan aku tu. Engkau terimalah amal kebaikan tu. Ya Allah, aku mohon Engkau peliharalah diriku, jangan sampai ketika ini aku bercakap sesuatu yang boleh menghapuskan kebaikan yang aku pernah buat tu. Misalnya mungkin malam tadi kita dah buat banyak kebaikan, kan? Kita tolong hidang makanan dan sebagainya masa jamuan raya, tiba-tiba pagi ni kita ungkit balik. Kalau tak ada lah aku yang menolong, memang tak jalan majlis tu, habis. Jadi itu masa. Kita hanya ada masa sekarang. Kalau bahasa Inggeris, what in the past is already past. Kalau nak kenang pun kenang dalam yang apa maksud yang saya cakap tadi. Yang akan datang tak pasti. Boleh kita merancang untuk masa depan kita, tapi jangan terlalu yakin sangat kita akan hidup 10 tahun lagi, atau kita akan hidup setahun lagi. Lebih-lebih lagi sekarang, Malim, kematian macam macam mudah betul. 2-3 hari saya punya kawan post, kawan lecturer dulu di Politeknik meninggal, dan muda daripada kita. Bukan umur dah besar ni, umur orang kata dari segi kerjaya, di hadapannya tu menunggu apa mungkin grade-grade yang lebih baik lah. Kalau sekarang ni sistem kerajaan kita dah bertambah baik dari segi skim perkhidmatan. Tak macam dulu-dulu nak naik grade tu bertahun. Sekarang kalau di Politeknik lah dan kolej komuniti, Masya Allah, lepasan universiti yang ada ijazah jadi pensyarah di Politeknik komuniti, masuk je dengan grade 41, sah je jawatan. 3 tahun lepas tu cukup syarat-syarat, boleh mohon grade 44. Lepas tu confirm di grade 44, 3 tahun lepas tu boleh mohon grade 48. Lepas tu begitu juga boleh mohon grade 52. Di Politeknik dan kolej komuniti sekarang muda-muda, makna 40 lebih umur dah grade 48, grade 52. Bukan main ramai dalam Politeknik dan kolej komuniti.
Grade 54 orang ramai. Dulu nak dapat grade 54 tu, Masya Allah, tunggu pencen belum tentu dapat. Kalau dalam Jabatan Pelajaran Negeri, dulu Melaka, pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Melaka pun baru grade 54. Sekarang dekat Politeknik dan Kolej Komuniti, muda-muda dah grade 48, 52. Sebelum bersara masuk umur 50 dua tu ramai dah dapat grade 54. Lebih baik daripada universiti ya. Universiti pensyarah yang ada title Profesor Madya baru dapat grade 54. Nak dapat Profesor Madya bukan senang. Baik tuan-tuan. So boleh merancang tapi jangan mengharapkan sangat benda yang tak pasti. Yang pasti kita ada masa sekarang ni. Ni sekarang ni kita ada 6.31. Fikir. Manfaatkan sepenuhnya masa yang ada tuan-tuan. Dan insya-Allah itu lebih selamatlah. Tapi boleh merancang untuk masa depan. Tapi berhati-hati. Yang sekarang ni kita tak penuhi lagi dengan pelbagai kebaikan. Kita duduk berangan, selalu berangan apa? Misalnya contohlah, rumah yang ada sekarang kan dah okey dah, tapi kita duduk berangan ini kalau tahun depan aku boleh renovate ya. Ruang akan bertambah luas. Ruang yang ada ni pun kita tak manfaatkan. Kalau kita tanya diri kita, kita kat rumah kita ada 3 bilik. Setiap-tiap bilik tu dah pernah tak kita mendirikan solat? Paling tidak pun kita kat rumah kita solat sunat. Okey, kat bilik ni aku dah solat sunat, kat bilik ni aku dah solat sunat, kat bilik ruang tamu depan aku dah solat sunat, ruang tamu tengah aku dah solat sunat. Boleh buat. Tapi kalau kita tu lagi banyak tempat kita sujud, semua tu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ruang dalam rumah yang ada tu pun kita tak manfaat lagi kadang. Kita dah besarkan. Dah besar lagi. Dah besar. Semalam saya round dekat Taman Masjid Tanah Perdana. Dekat apa, Dewan yang Kementerian Belia dan Sukan, masuk dalam ada komplek. Taman tu. Ketawa saya Maris. Sebab rumah baru siap tak sempat duduk, pecah pula. Allah, beli rumah tu ingat dekat 400,000 tu. Belum sempat duduk pecah. Tapi tak maulah cerita jalan berapa. Saya ketawa. Sebab anak saya ada beli sebuah tu, saya kata, awak tak payah buat apa-apa ni. Masuk kan elektrik dah kan. Lepas tu buatlah langsir. Nak jaga aurat sebab rumah cermin ni kan. Ada tu. Berjiran dia tu. Okey. Jadi masa sekarang ni sangat penting. Memang masa sekarang. Masa sekarang ni Allah bagi kita peluang macam-macam. Manfaatkan sepenuhnya. Bagi peluang bersama dengan anak, isteri, manfaatkan sepenuhnya. Bagi peluang bersama dengan jiran yang baik-baik, manfaatkan semuanya. Bagi peluang kita boleh bawa motor laju lagi. Imam bawa motor laju lagi lah. Kalau motor sisi besar. Kita umur dah 60 lebih ni boleh bawa kereta lagi. Saya ada jumpa orang umur baru 50 lebih dah tak boleh bawa kereta. Nak bawa kereta macam mana? Dah kena kencing manis. Kaki, mata pun dah apa? Bukan tak nampak jauh, tak nampak dekat. Memang tak berapa nampak lah. Kencing manis ni kadang diserang mata, betul? So, peringatan untuk kita ada masa. Kalau bahasa Inggeris, you only have the time which is so called the present. The present. Forget about your past. Don't be too sure about your future. Present ni kita guna. Okay, selesai tu. Kemudian apa ayat kedua? Setiap manusia berada dalam kerugian. Setiap manusia. Allah tak berbohong. Yang menyampaikan kepada kita Rasulullah pun tak berbohong. Setiap manusia berada dalam kerugian. Takut kita. Maknanya secara umum semua orang berada dalam kerugian. Tak kira dia Melayu ke, India ke, Cina ke,
Tak kira dia orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, atau orang Singapura, atau orang lain. Kecuali, nasib baik ada kecuali. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dua gandingan dia. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Dan kita sangat-sangat bersyukur sebab kita yakin kita berada dalam kategori tadi, iaitu yang telah beriman. Beriman dengan keimanan yang benar. Ada juga orang telah beriman, tapi dia beriman dengan keimanan yang salah. Dan bagi kita, keimanan yang benar tu mesti seperti yang Islam kendaki. Inna dinna indallahil Islam. Beriman di sini dia terkait dengan isu agama lah, agama yang kita anuti. Jadi Allah dah istihad juga, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Islam ni dia dah cover lah kepercayaan yang ada dulu, keimanan yang ada dulu masa semua para nabi dan rasul yang terdahulu. Bila sampai Rasulullah dah cover semua dah, cover semua. Misalnya kita beriman dengan Nabi Musa, kita beriman dengan Nabi Isa, dan keimanan kita terhadap Nabi Musa, Nabi Isa misalnya, keimanan yang benar. Misalnya kita tak kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Kita kata Nabi Isa tu pesuruh Tuhan. Okay. So, orang yang tak beriman rugi. Orang yang beriman dengan keimanan yang salah perugi. Macam kita Islam ni pun kena berhati-hati. Mesti keimanan kita tepat seperti ahli sunnah wal jamaah. Dari segi tauhidnya, dari segi fiqahnya, dari segi tasawufnya, mesti tepat seperti ahli sunnah wal jamaah. Jangan tersasar. Kalau zaman dulu kita belajar popular lah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Tapi sekarang dah banyak ni. Dah banyak. Tepat seperti mana yang Rasulullah sebut. Akhir zaman ni, kita akan pecah pada 73 firqah. Satu je selamat. Yang selamat tu ahli sunnah wal jamaah. Macam mana yang Rasulullah bawa, macam mana yang sahabat bawa, macam mana yang tabi'in bawa. 300 kurun. Rasulullah kata yang terjamin ialah 300 kurun. Semasa kurun pertama 100 tahun, lepas tu kurun kedua 100 tahun lagi, kurun ketiga 100 tahun lagi. Jadi kalau kita tengok, oh ini masa Rasulullah, sahabat Rasulullah, masa tabi'in. Siapa tak ikut tiga ni, tak ada jaminan. Dan na'udzubillah, takut terikut yang salah. Terikut yang salah. Jadi pastikan keimanan kita ni keimanan yang tepat, benar, menepati ahli sunnah wal jamaah. Caranya tak ada jalan lain, Malim, masa tu kena datang belajar. Datang belajar. Dan alhamdulillah di surau kita khususnya ada bab tauhid dah ada perbahasan dia, bab fiqh ada perbahasan dia, bab tasawuf ada perbahasan dia. Cuma kita je lah belajar tak belajar, sabar tak sabar. Baru ni buka kitab baru kan, berapa tahun nak habis tak tahu. Sebab saya tengok muka surat je ada 700 lebih. Tapi boleh je baca-baca dulu kat rumah. Yang mana kita faham lah. Yang tak faham tunggulah nanti Ustaz terangkan. Buka lah penawar bagi hati tu. Yang kita faham lah. Tak faham tu rujuk. Buka kitab-kitab kecil-kecil itu, Risalah Tauhid. Dah belajar dah dulu, ulang kaji. Sebab kita nak confirmkan kita ni termasuk dalam orang yang beriman. Bila beriman baru amal baik itu ada nama dia. Amal baik bagi orang beriman, bila dia buat benda kebaikan tu yang dia kata amal soleh tu. Kalau tak beriman, amal baik itu bukan amal soleh, sekadar amal baik je. Amal soleh ni maknanya Allah iktiraf sebagai satu ibadah yang ada nilai
di dunia dan juga di akhirat. Dia berganding tu. Berganding. Kalau tak beriman, buat macam-macam kebaikan. Dia sedekah, dia tolong orang, itu bukan amal soleh. Itu hanya amal baik saja. Tapi kalau beriman, tak buat amal soleh, tak boleh juga. Beriman je. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, tapi tak buat amal baik. Jadi dia masih rugi lagi. Tak nak rugi, dia punya partner sesudah beriman buat macam-macam amal kebaikan. Nanti dia jadi amal soleh. Tapi yang ruginya orang yang tak beriman. Orang tak beriman, dia buat macam orang yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasulullah, tidak beriman dengan hari akhirat. Ada kat luar sana tu. Misalnya apa? Mereka yang mengaku dia ni golongan etis. Dia tak beriman dengan Allah, dia tak beriman dengan Rasulullah, dia tak beriman dengan hari akhirat. Tapi dia buat macam-macam perkara baik. Dia tengok orang susah, dia tolong. Itu bukan amal soleh. Jadi besok di akhirat tak ada apa-apa lah dia. Dia tak boleh claim apa-apa. Pasal dia punya partner tak komplit. Dia tak ada yang mula-mula tu, beriman. Kalau kita ada, paling tidak basic dia rukun iman yang 6 tu. Percayaan kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Lepas tu kita ikutilah dengan amal-amal baik, dia jadi amal soleh. Ada perbahasan sebenarnya. Ada orang kata, macam mana di mana keadilan Allah, dia kata. Yang tak beriman ni, dia buat macam-macam kebaikan, dia tolong orang susah lebih hebat daripada orang beriman. Orang Islam tolong RM10, dia ni katalah dia ni etis, tapi dia tolong RM1,000, tak ada nilai. Allah Maha Adil, Allah dah bagi dia kat dunia. Allah bagi dia kat dunia. Dia buat benda baik tu, Allah bagi dia kat dunia. Dia ada rumah besar, dia boleh melancong satu dunia, tapi dekat akhirat tak boleh claim lah. Sebab dia punya syarat yang pertama tu tak ada. Tapi kita ni, sesudah kita beriman, kita buat segala amal soleh, dunia dapat, akhirat pun insya-Allah dapat. Kurang-kurangnya kita jelaslah lepas ni. Sebab ada orang keliru, dia kata, itu yang tak beriman tu lebih baik ya, kan? Pantang nampak masa Covid, pantang nampak orang susah, dia sampai dulu. Kita yang pakai serban, pakai jubah ni tak sampai-sampai. Sampai pun dah lambat. Bagi sikit je. Bagi RM50 je. Tadi yang etis tadi datang bagi 100. Kalau tak cukup, beritahu. Minggu depan datang lagi. Kita, Bang Aziz kena Covid, kita datang sekali je, Bang Aziz. Lepas tu itulah sebulan kau nak hidup, ada beras ke tak ada beras. Betul mana? Itu masa Covid. Bantuan datang sekali je. Bila datang kali kedua, yang tukang nak edar tu kata, ni dah dapat itu, ni dah dapat itu. Dia dapat sebulan lepas, dah habis dah beras tu. Bagi pun beras berapa, kita bukan bagi beras 1 guni tu, bagi 5 kilo je. Kalau 5 kilo rumah saya seminggu habis. Anak ada 11, cucu lagi, menantu lagi, saya lagi, 5 kilo apa ada. Baik, jadi tapi kesianlah orang yang tak percaya, tak beriman kepada Allah, kepada Rasul, dia buat baik, kat dunia dia dapat, tak akhirat tak dapat apa. Tapi orang beriman, dunia dapat, akhirat dapat. Paling tidak pun kat dunia kita dapat apa, Maris? Ketenangan. Bila kita buat benda baik ni, kita beriman, kita buat benda baik, kita dapat ketenangan. Duit tak ada pun tenang. Betul lah. Relax. Itu yang orang cemburu tu. Bila tengok orang beriman ni, aku tengok orang Islam ni, kau tengok tu, kita pakai kereta mewah, dia pakai kereta apa, dah bergegar kan. Kalau naik tu bergegar, kalau brake tu rasa macam nak runtuh tapak brake tu kan? Tapi dia relax kan, dia relax.
Allah beri ketenangan. Masing-masing rasa dia tahulah ketenangan tu macam mana. Ketenangan dia tak boleh nak samakan. Okey, macam mana saya tenang, macam mana iman tenang, tak sama. Tak sama. Tapi insya-Allah kita jaga keimanan kita, kita buat amal soleh, paling tidak pun Allah akan bagi rasa tenang tadi. Mudah-mudahan kalau kat dunia ni dah dapat ketenangan itu, kita kembali menghadap Allah pun kita ada ketenangan. Baik. Seterusnya apa, Mam? Semua manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. InsyaAllah kejap lagi habis. Kalau tafsir panjang, setahun tak habis. Ini bukan tafsir, ini kursi setakat apa sebab. Berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kebenaran ni apa yang ada dalam Quran, itulah kebenaran yang hakiki. Apa yang Rasulullah sampaikan, yang kita kata hadis Rasulullah, sama ada Rasulullah sampai, Rasulullah buat atau Rasulullah iakan, itulah kebenaran yang hakiki. Itu garis panduan kita lah. Kalau benda tu memang ada dalam Quran, memang ada dalam hadis, kemudian telah ijma' ulama', itu benarlah. Tapi selain daripada tu, berhati-hati. Misalnya kadang-kadang kat luar tu, kita tengok orang kata buku ni baik, itu pun baca. Alamak, rupanya sekadar pendapat dia je, kan? Bila kita tengok-tengok, ini Quran cakap lain, dia cakap lain. Ini hadis cakap lain, dia cakap lain. Ini ulama cakap lain, dia cakap. Jangan kita jadikan itu sebagai sandaran. Kadang kita rajin baca buku kan. Misalnya ada anak-anak kita rajin baca buku apa? Buku cerita. Kalau bahasa mudah buku cerita lah. Tapi kalau bahasa sastranya novel. Macam-macam novel. Novel tu kebanyakannya fiction. Penulis ni dia punya daya kreatif dia tinggi. Jadi dia boleh bayangkan kehidupan daripada A sampai Z, daripada mula hidup sampai mati. Tapi semua dia reka tu. Tak apa baca, tapi kalau bercanggah dengan dalam Quran, dalam hadis, tolak. Baca sekali dah. Tapi kadang-kadang orang ni dia ambil bahan tu, dia guna pula untuk pesan. Tapi walaupun benda tu tak benar. Jadi berpesan dengan kebenaran. Jangan tunggu bagi kuliah pada orang ramai. Berpesan dengan kebenaran bermula dengan diri kita. Itu anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Dan kalau kita mampu dengan orang lain lah. Tapi macam ni. Sebenarnya kena berpesan juga dengan kebenaran. Takut nanti di akhirat kita kena tanya tak boleh jawab. Tapi cuma jangan terikat. Aku nak berpesan dengan kebenaran, nak kena bercakap. Tak. Itu dia panggil lisanul maqal. Maknanya kita bercakap. Imam jangan bawa motor laju sangat. Takut kita kan. Ada orang tak apa. Kau je boleh bawa laju, aku tak boleh bawa laju kan. Tak apa. Kalau tak mampu dengan lisanul maqal, secara lisan, setiap orang sebenarnya boleh menyampaikan kebenaran itu dengan perbuatan. Lisanul hal. Boleh je. Misalnya, kita pakailah pakaian yang untuk aurat dengan niat, selain daripada nak untuk aurat, mudah-mudahan orang tengok itu, tengok dia pakai pakaian macam tu, apa besar. Orang berfikir, itu pakaian beruntuk aurat tu. Banding kata loh itu. Kan sekarang ramai orang pergi buat apa? Dekat gym. Workout. Akhirnya lelaki ni badan berketul-beketul. Yang saya nampak lah. Bila badan dah berketul-beketul, dia tak pakai baju longgar macam kita. Dia pakai baju ketat kan. Baju dia ketat tu. Itu bahaya tu. Sebab dari segi lisanul hal, dia menunjukkan benda yang salah. Cara pakaian yang salah.
Kita orang lelaki pun tak boleh ketat sangat. Badan kita ni pun aurat juga bila kita berada di luar. Jadi pakai longgar sikit. Bukan perempuan je pakai longgar. Ini kadang lelaki pun longgar. Dia ingat orang perempuan tengok dia tak terangsang kan. Orang perempuan pun tengok kalau lelaki mempamerkan itu, dia pun terangsang juga. Macam mana orang lelaki terangsang bila perempuan pakai pakaian yang sampai ketat-ketat ni. Jadi pakai pakaian yang baik, menepati syariat, itu pun menyampaikan kebenaran juga. Tapi secara perbuatan. Misalnya surau kita ni, kita nak dakwah orang ramai. Surau kita tak boleh bercakap. Tapi kita lah bersihkan surau kita, persekitaran dia cantik, orang masuk semayang, orang tumpang semayang kat surau kita tak ada hapak. Takut dia sujud tu. Orang ni lama tak vacuum ni. Sebab bila dia sujud tu, dia tersedut nafas tu, rasa macam mabuk masuk dalam. Ada orang sensitif hidung dia. Betul dia ke? Kalau mabuk banyak ni, terus bersin dia. Jadi kita sentiasa bersihkan persekitaran dalam surau, tak ada bau apa dan sebagainya. Itu sebenarnya kita menyampaikan yang hak. Yang hak ni maknanya yang benar. Yang benar tu dalam Quran, yang benar tu dalam hadis, yang benar tu ijma' ulama. Baik. So, sama ada secara maqal ataupun secara lisanul hal. Boleh je. Jangan, tak boleh bagi alasan, aku tak pandai cakap. Kau bolehlah pandai cakap, kau cikgu. Aku kontraktor, aku cakap dengan tangan aku. Cakap dengan tangan. Bila orang bagi job, buat betul-betul lah. Supaya orang tu, ini siapa buat masjid Jannatul Bahri ni? Haji Sufyan. Baguslah dia. Maknanya dapat kerja, dapat peluang kerja, orang bayar berapa juta masjid Jannatul Bahri? Juta kan? Juta. Orang pun puas hati. Puas hati tak kita tengok menara? Puas hati kita. Betul? Puas hati tak tengok kebersihan masjid? Setakat ni saya bagi A lah masjid tu. Dan alhamdulillah ada orang yang volunteer. Orang tu kita kenal, betul? Tapi saya tak mau sebut nama. Tapi semua orang kenal. Kita doakan beliau ni, suami isteri sehat. Sebab saya nampak memang dialah vacuum, dialah pruning pokok, dialah jirus. Orang lain ada buat kadang-kadang, tapi dia ni istiqamah. Mudah-mudahan Allah terima tu sebagai amal soleh beliau. Dengan isteri lah tu dia buat. Bersih. Banding dengan masjid-masjid lain, kadang bau tu okey lah. Tapi bila dah sebulan, 2 bulan, habis. Setahun, habis. Tak ada siapa jaga. Dia tak perlu ramai. Ada seorang yang boleh jaga pun dah cukup lah. Dah cukup. Dan jangan kacau dia. Kalau siapa kacau dia, saya mungkin akan pergi jumpa tu. Kau adalah tak buat kerja macam dia, kacau lah, komplain. Apa yang kau nampak kau nak komplain, kau pergi terus buat. Tak payah kata, ini dia buat. Dan kita harap masjid ada bagi sikit sagu hati, walaupun orang tak minta. Betul lah? Jangan tunggu orang minta, bagilah sagu hati. Apa saya cakap ni, mudah-mudahan sampai dekat masjid. Bagi. InsyaAllah. Jadi itu dakwah beliau lah. Beliau mungkin bercakap kurang, tak macam saya suka bercakap. Beliau tak banyak cakap. Dia banyak buat dia. Tapi itulah lah kita pergi masjid. Sebab saya jumpa orang luar datang. Asar, zuhur, orang suka singgah. Dan keluar daripada mulut dia, bersihnya. Jadi itu juga termasuk dalam berpesan dengan kebenaran. Baik, kemudian berpesan dengan kesabaran. Ini pecah 3 bang. Pecah 3. Sabar dalam mendirikan ketaatan. Ni nak semayang kena sabar. Sebab tak sabar, letih dibuatnya. Walaupun semayang hanya yang fardu tu 5 waktu. 5 waktu je. Tapi kalau boleh up kan, paling tidak pun dapat satu hari 40 rakaat. Semayang waktu baru berapa rakaat?
17. Malam Rasulullah buat 11 rakaat. Witir. Betul. Siang ulama menyarankan kita tambah lagi. Siang tambah lagi apa? 12 rakaat. Siang dan malam lah. Itu sunat rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. Dapat 12. Ni yang sunat muakkad. Kalau nak buat selepas zuhur tu 4, ada ekstra 2. Kalau nak buat sebelum asar 4, ada ekstra 2. Kalau nak buat sebelum maghrib 2, ada ekstra lagi 2. Kalau nak buat sebelum isyak 2, ada ekstra lagi 2. Tapi kalau dapat yang 12 tambah 17, 29, tambah malam 11, 40. Dapat istiqamah ni cukup lah. Kalau sahabat Rasulullah 1000 rakaat mana? 1000 rakaat. Sabar, memang nak kena sabar. Ya Allah. Contoh kita buat macam ni lah. Sunat witir je. Kita bulan puasa kan buat. Rasulullah tak pernah tinggal solat sunat witir. Jadi kita kalau boleh jangan tinggal lah. Walaupun dah berlalu Ramadan. Ramadan tu untuk latihan je. Keluar je benar-benar. Maintain. Esok insyaAllah mati di akhirat ada pintu syurga untuk ahli witir. Masuk. Jadi kalau boleh jangan tinggallah witir ni. Saya mengingatkan diri saya dan juga kempen lah pada semua. Jangan tinggal lah. Paling tidak pun 1 rakaat. Kalau takut tak terjaga sebelum subuh tu, buatlah selepas sunat sunat ba'da isyak tu, buat witir 1 rakaat. Dah. Lepas tu tidur. Baik tuan-tuan. Juga kena sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ada orang dulu dia isap okok. Dia dah tak isap okok. Bukan senang tu. Nak tengok orang isap okok geram dia. Lepas makan pedas pula tu. Kan? Lepas mau. Begitu juga ada bentuk-bentuk keburukan yang kita atau seseorang pernah buat dahulu. Contoh apa? Kita minta maaf cakap lah. Okay. Kita dah biasa dah kan. Maknanya waktu terluang kat rumah kita nak tengok TV. Betul? Kalau sekarang tak ada TV pun kita duk tengok Facebook, YouTube. Saya tak kata tak boleh, tapi dulu kita suka tengok benda yang larau. Dia nak tengok lagi tu, dia punya orang putih kata temptation. Keinginan nak tengok lagi tu membuat-buat. Jadi kita sabar. Tinggalkan. Takut nanti dah jadi tabiat, bahayanya kita nanti sebenarnya mati mengikut tabiat kita. Tu yang takut tu. Kalau tabiat orang tu suka baca Quran, insya-Allah sebelum dia nak mati itu dia dalam keadaan macam itulah. Kalau tak ada buka mushaf pun dia duk baca, duk wirid baca surah-surah yang dia ingat. Kalau orang tu dah jadi tabiat dia suka solat berjemaah, insya-Allah nak mati pun dia akan boleh maintain juga. Itu yang kita takut. Nauzubillah. Kalau tabiat buruk ni masih kita kekalkan, takut masa mati masih buat benda tu. Kan ada orang mati, dia suka, minta maaf dia suka pakai pakaian yang mendedah aurat. Bila dekat nak mati tu, itulah pakaian yang dia pakai pun. Kan? Menutup aurat ni bukan macam perkara wajib yang jadi pegangan dia yang istiqamah. Maknanya kalau orang dah menutup aurat ni dengan istiqamah, dia keluar selangkah daripada pintu rumah dia pun dia tutup aurat. Tapi kalau belum istiqamah tu, dia nak pergi mayat tanah, dia pakailah tudung elok, lelaki pakailah seluar elok. Tapi kalau dia dekat rumah, dia pakai seluar kontot, dia tak tu, takut masa meninggal besok macam tu lah rupanya. Tapi kita tengok orang yang dah istiqamah ni terlantar dekat hospital pun, tetap pakai tudung juga. Akhirnya meninggal pun dalam keadaan pakai tudung. Yang istiqamah dah jaga aurat dia lelaki, tetap dekat hospital kok piah tak tinggal, betul?
Semayang tak boleh angkat uduk, semayang dah dulu menghormati waktu, dah tak ada siapa nak angkat uduk. Akhirnya meninggal pun dalam keadaan itu. Jadi tuan-tuan, sabar nak meninggal kelihatan ni bukan senang. Dia nak temptation nak ulang balik tu memang ada. Jadi sabar. Allah bagi ganjaran besar. Dan sabar yang ketiga ialah sabar bila diuji dengan apa-apa kesusahan, musibah. Saya nak datang ni jadi punya nak cepat, tolak motor. Kulit saya ni sensitif, tak boleh tergesek sikit. Tergesek, koyak. Koyak. Kena air tadi bukan main pelik. Kena jubah pun sesuatu bukan main pelik. Nak buat macam mana? Ayah saya pun macam tu. Bila umur dah banyak tu, kulit sensitif. Tergesek je koyak. Tergesek je koyak. Jadi sabar je lah. Itu kecil je. Baru ni ada orang hantar kat saya video. Puan ni nama dia Masyita. Saya sebut nama dia lah. Sebab kita tak kenal dia. Tadi saya tak sebut nama sebab tuan-tuan kenal dia. Dia ni sekarang Allah uji, hilang penglihatan. Buta. 2 mata. Sebab aksiden. Tengkorak kepala pecah. Masuk pelit. Muka sebelah kanan pecah. Masuk pelit. Hidung pun patah. Masuk pelit. Tapi dia boleh cakap dengan positif. Dia boleh sambil ketawa. Dia kata, pada saya Allah sedang bergurau-gurau dengan saya. Maknanya dulu dia beri saya penglihatan, dia ambil balik. Allah nak tengok saya macam mana. Masih lagi positif. InsyaAllah saya berjanji pada diri saya akan buktikan, bukan pada manusia, saya akan buktikan kepada Allah, saya akan menjadi lebih positif. Dan tuan-tuan seronoknya rupanya. Dia kata bila dah tak ada penglihatan ni, saya dah tak boleh tengok. Jadi macam-macam kebaikan saya dapat pula. Diuji dengan penglihatan. Bayangkan pejam mata sekejap. Nak turun ni. Abang kita ni pejam mata. Dia kata kalau macam kita ni pejam mata, kalau ada cahaya kita masih nampak lagi. Macam samar-samar. Walaupun kita pejam. Ini kalau dah ditarik totally, pejam, tak pejam memang gelap. Tapi dia boleh sabar. Itu sebab ada sunnah untuk kita ziarah orang sakit ni, supaya kita tengok macam mana mereka ni sabar dengan musibah ni. Sebab kita kadang tak diuji sangat, betul? Sekali-sekala je diuji. Kadang kena buasir tapi lepas tu hilang. Kadang nak start motor, dah lama tak pakai, anchor dia ketat pula tu. Sikit dia ujian kita. Tapi kalau itu pun terus sabar, kita termasuk na'udzubillah dalam kategori orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, itu sedikit peringatan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan masa yang diberi, dan kita tidak masuk dalam kategori orang yang rugi. Tak mau jadi orang yang rugi, jaga keimanan kita, beramal dengan amal yang soleh, berpesan dengan kebenaran, dan berpesan dengan kesabaran. Tak boleh secara lisanul maqal, buatlah secara lisanul hal. Itu lebih selamat sebenarnya. Kalau bercakap ni kadang slip of the tongue, tersilap. Tapi kalau buat, biasa kita sebelum buat tu kita fikir. Tapi bercakap ni Mazir kadang-kadang tak sempat fikir, kita dah cakap. Jadi nak buat ni, tapi ada juga orang dia main buat je, lepas tu tapi biasanya kita akan fikir baru kita buat. Baik tuan-tuan, saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa tidak lupa bahawa modal kita tadi masa yang ada sekarang, dan buatlah perkara-perkara yang telah kita bincangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.